Selamat sejahtera dan hai semua. Hari ini cikgu akan sambung bahagian 2 untuk asas sains komputer tingkatan 2 bab 1.2 iaitu sistem nombor per-16an. Cikgu nak ucapkan selamat datang ke kelas asas sains komputer tingkatan 2 bersama Cikgu Anissa. Baiklah. Subtopik kita seterusnya ialah penukaran nombor per-16an kepada nombor perduaan. Nilai tempat kelima bagi nombor perduaan ialah 204 sama dengan 16. Kalau kita tengok, nilai tempat pertama boleh tulis 200 sama dengan 1. Nilai tempat kedua 201 sama dengan 2. Nilai tempat ketiga 2 kuasa 2 sama dengan 4. Nilai tempat keempat 2 kuasa 3 sama dengan 8. Nilai tempat kelima 2 kuasa 4 sama dengan 16. So betul lah 2 kuasa 4 tu sama dengan 16. Maka 4 digit perduaan bersama dengan 1 digit nombor per-16an. Okey, yang ni nanti kita akan tengok dekat slide seterusnya. Baiklah, yang ni penting. Jadual 1.10 akan menunjukkan digit-digit dalam nombor per-16an dan perwakilannya dalam nombor perduaan. Awak boleh rujuk jadual ni dalam buku teks sains komputer tingkatan 2 bahagian laporan A muka surat 178. Nanti awak boleh tengok dalam buku teks awak. Baiklah, yang ni cikgu tunjukkan terus jadual 1.10. Ini jadual digit-digit dalam nombor per-16an dan perwakilannya dalam nombor perduaan. Jadi awak boleh tengok belah kiri digit-digit dalam nombor per-16an 0 sampai 9. Kemudian huruf A, huruf besar A sampai huruf besar F. Yang kita dah belajar dalam awal-awal bab pasal nombor per-16an. So awak boleh tengok, awak boleh ingat balik. A mewakili 10, B mewakili 11, C mewakili 12, D mewakili 13, E mewakili 14, F mewakili 15. Nah, kanan awak boleh tengok setiap digit nombor per-16an ni wakil dia digit-digit dalam nombor perduaan. Yang ni penting awak kena tahu untuk awak lakukan penukaran daripada nombor per-16an kepada perduaan dan perduaan kepada nombor per-16an semula. Baiklah, cikgu akan kongsi penukaran nombor per-16an kepada nombor perduaan. Penukaran telah dilakukan dengan awak perlu pecahkan digit-digit dalam nombor per-16an dan menukarkan setiap digit kepada nombor perduaan. Kemudian, semua nombor perduaan tu awak perlu cantumkan. Yang awak kena ingat cara macam mana awak nak tukarkan nombor per-16an kepada nombor perduaan. Baiklah, kejap lagi cikgu tunjuk cara untuk awak lakukan penukaran tersebut. Baiklah, ini adalah cara penukaran nombor per-16an 5A subscript 16 kepada nombor perduaan. Awak boleh tengok dalam kotak warna biru, warna purple ni. Warna ungu ni awak tengok rajah menunjukkan cara nombor per-16an dan diwakili oleh nombor perduaan. Okey, nombor per-16an yang kita tengok 5A subscript 16. Setiap 4 digit nombor perduaan dari kanan mewakili satu nombor per-16an. So, awak boleh tengok 0101 ni sama dengan 5 dalam nombor per-16an. Kalau 1010 sama dengan huruf A dalam nombor per-16an. Yang ni awak boleh rujuk macam cikgu cakap tadi jadual 1.10 untuk tengok penukaran antara nombor per-16an dengan nombor perduaan. Kosong kat depan tu adalah leading 0. Okay, so kita boleh tengok maka nombor perduaan yang bagi nombor 16an 5A subscript 16 tu adalah 10110110 subscript 2. Baiklah, seterusnya. Okey, yang ni kita tengok penukaran nombor per-16an 9F2 subscript 16 kepada nombor perduaan. Ini cara-cara untuk kita tukarkan nombor per-16an kepada nombor perduaan. Ada 3 langkah, kena ingat. Okey, langkah-langkah untuk penukaran 9F2 subscript 16 kepada nombor perduaan. Langkah pertama, awak kena kenal pasti dan pisahkan setiap digit dalam nombor per-16an. 9F2. Pecahkan setiap
digit ni dalam satu kotak. Boleh tengok 9, 15, 2. Langkah kedua, awak perlu tukarkan digit-digit dalam nombor per-16an kepada nombor perduaan merujuk kepada jadual 1.10 tadi. Okey, kita tukar satu-satu. Pertama, 9. Kita tengok jadual 1.10. Okey, kita cari ni nombor per-16an 9. Yang ni mewakili nombor perduaan berapa? Kalau 9, 1001. Okay, so kita dah dapat 1001 sampai ke 9. Kita letak dekat bawah nombor 9, ke bawah kotak dia 1001. Okay, kedua, tengok 15. Okay, 15 ni dia mewakili dia mewakili huruf besar F. Nanti kita tengok jadual. Okay, F adalah mewakili 15. Kita tengok nombor perduaan dia jadi apa. Okey, tengok nombor 16 sebelah kiri jadual F. F mewakili 15. Okey, 15 kalau dalam nombor perduaan kita akan dapat 1111. So betul lah, 1111 sama dengan nombor per-16an F. Okey, so kita tulis bawah kotak 15 1111. Okey, digit ketiga 22 mewakili apa dalam nombor perduaan. Okay, kita tengok nombor 2. Kotak nombor per-16an. Kita tengok nombor 2. Wakil dia berapa? 0010. Okay, betul. So, kita tulis dalam kotak 0010. Okay, kita dah tulis semua nombor perduaan dalam setiap kotak. Langkah paling terakhir, awak perlu cantumkan nombor-nombor perduaan yang awak dah dapat dalam satu baris. So, kita cantumkan pertama 1001. Kedua 1111. Ketiga 0010. Lepas tu, cara penulisan jawapan pun penting. Awak akan tulis markah nombor perduaan bagi nombor per-16an 9F2 subskrip 16 ialah 1001 1111 0010 subskrip 2. Yang ni pun penting. Baiklah, itu saja. Okey, yang jadual 1.10 ni memang penting. Awak memang kena ingat ataupun awak rujuk balik jadual dekat buku teks. Kalau awak tak faham, awak tengok jadual dalam buku teks lah lampiran A tersebut. Baiklah, seterusnya. Seterusnya cikgu nak ajar penukaran nombor perduaan kepada nombor per-16an. Nombor perduaan dia mewakili data dalam komputer. Penukaran nombor perduaan kepada nombor per-16an adalah penting untuk kita ketahui cara nombor perduaan diwakili oleh nombor per-16an. Penukaran nombor perduaan kepada nombor per-16an ni ada dua kaedah. So, sekejap lagi cikgu tunjuk awak kaedah pertama dan kaedah kedua. Baiklah, seterusnya. Baiklah, ini adalah dua kaedah penukaran nombor perduaan kepada nombor per-16an. Kaedah pertama, kaedah pengumpulan 4 digit nombor perduaan dan tukarkan kepada nilai per-16an. Okey, kaedah kedua, kaedah pengiraan. Awak kena ingat dua kaedah ni untuk lakukan penukaran nombor perduaan kepada nombor per-16an. Kalau awak ingat salah satu pun boleh juga. Tapi dua kaedah ni awak boleh gunakan untuk lakukan penukaran. Baiklah. Okey, yang ini cikgu tunjuk kaedah pertama. Kaedah pertama iaitu kaedah pengumpulan 4 digit nombor perduaan dan tukarkan kepada nilai per-16an. Langkah pertama, awak perlu bahagikan setiap digit-digit yang terdapat dalam nombor perduaan kepada kumpulan 4 digit bermula dari kanan atau boleh pecahkan menggunakan sifar. Awak perlu tambah di bahagian kiri sekali untuk membentuk kumpulan 4 digit. Boleh tengok dalam kotak ni. Contoh yang pertama, kita pecahkan kepada 4 digit daripada kanan 1010. Awak buatlah line ke dekat situ. Lepas tu 1011. Awak letak lagi belah kiri tu, letak lagi line. So awak dah pecahkan kepada 3 kumpulan yang ada 4 digit. Yang tu cara pertama. Cara kedua, boleh letak sifar kat sebelah kiri.
So, yang sebelah tu awak boleh tengok dalam kotak juga 1010 awak letak sifar atau zero dekat situ. Kemudian 1011 awak letak lagi zero. Yang terakhir kumpulan digit tu 1111 awak letak kosong juga. So awak dah pecahkan kepada 4 digit dalam satu kumpulan. So awak dah dapat 3 kumpulan digit. Kemudian langkah kedua, setiap kumpulan 4 digit awak perlu tukarkan kepada nombor per-16an yang setara dengan jadual 1.10. Macam kita bincang tadi, 4 digit nombor perduaan dia mewakili 1 digit nombor per-16an. Okay, seterusnya cikgu tunjuk lagi sekali cara-cara awak nak lakukan penukaran untuk kaedah 1. Okay, kita buat pengumpulan 4 digit nombor perduaan dan tukarkan kepada nilai per-16an. Contoh penukaran nombor perduaan 1111, 1001, 1010 subscript 2 kita akan tukarkan kepada nombor per-16an. Langkah pertama, nombor perduaan ini awak bahagikan kepada kumpulan 4 digit. Macam cara yang kita belajar tadi. Awak boleh buat contoh yang pertama, awak letak line depan 4 digit, awak letak satu line. Depan 4 digit, awak letak satu line. Ataupun awak boleh letak sifar dekat, awak kira 4 digit, belah kiri sekali awak letak kosong. 4 digit awak letak kosong, 4 digit awak letak kosong. Okay, ini dua cara awak boleh bahagikan jadi 4 digit. Okay, awak dah bahagikan, so kalau senang nak tengok, awak buat kotak, awak pecahkan daripada kanan. Awak tulis dekat setiap kotak tu 1010 daripada kanan. Lepas tu 1001 dan kotak ketiga 1111. Okey. Awak dah pecahkan. Kita kena gantikan setiap 4 digit kepada nombor per-16an yang setara dengan dia. Kita dah pecahkan 4 digit. Kita akan tengok jadual 1.10 untuk kita tukarkan kepada nombor per-16an. Okey, kita mula dengan kumpulan 4 digit yang pertama 1111. So kita tengok jadual 1.10. Okey, kita tengok dekat digit-digit dalam nombor perduaan 1111 dia mewakili nombor per-16an apa? F ataupun 15. Ni kita dah dapat. Kita tulis balik dalam kotak 1111 nombor per-16an dia adalah F. Kedua, okey, kotak kedua kita buat nombor perduaan untuk 4 digit seterusnya 1001. Okey, 1001 kita tengok jadual 1001 Okey, so kita dah dapat nombor perduaan. Kita tengok 1001 sama dengan 9. So kita tulis 9 dekat bawah nombor per-16an. Yang ketiga, tukar untuk 4 digit 1010. Kita tengok lagi sekali jadual 1.10. Okey. Jadual 1.10 1010 dekat jadual nombor perduaan awak dapat apa? 1010 sama dengan digit A. Lepas tu awak tulislah dekat bawah tu digit A. Maka okey, akhir sekali awak dah buat kotak tu, awak boleh nampak penukaran daripada nombor perduaan kepada per-16an. Awak tulis maka nombor per-16an bagi nombor perduaan 1111, 1001, 1010 adalah F9A subscript 16. Cara penulisan pun penting. So awak kena ingat macam mana awak nak lakukan penukaran dengan awak punya cara penulisan untuk nombor per-16an. Okey, seterusnya cikgu nak tunjuk kat awak kaedah kedua. Okey, yang ni cikgu cakap tadi memang penting. Awak kena ingat jadual ni. Kalau tak ingat, awak tengoklah dekat dalam buku teks awak. Okey, seterusnya, baiklah, cikgu nak tunjukkan kaedah kedua iaitu kaedah pengiraan. Dia ada 4 langkah supaya senang awak ingat. Cikgu tulis sikit pecah-pecahkan supaya senang untuk awak ingat. Okey, langkah pertama, awak kena bahagikan digit-digit yang terdapat dalam nombor perduaan kepada 4 kumpulan. Macam kita belajar depan-depan tadi, cara macam mana kita nak pecahkan 4 digit tu dalam setiap kumpulan. Kedua, secara berkumpulan tadi, kira satu kumpulan 4 digit.
awak kena darabkan digit-digit tersebut dengan nilai tempat nombor perduaan mengikut urutan. Okey, nilai tempat perduaan yang 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3. Yang ni pun awak kena ingat. Nanti supaya senang untuk awak lakukan penukaran. Langkah ketiga, dalam setiap kumpulan masing-masing, kumpulan digit tu juga, awak perlu ada hasil darab untuk setiap digit dengan nilai tempat. Awak perlu jumlahkan. Maksudnya, awak darabkan dulu nilai digit dengan nilai tempat. Kemudian awak tambahkan jumlah semua hasil darab tadi. Nanti cikgu tunjuk dekat slide selepas ni. Langkah 4, awak perlu cantumkan hasil akhir yang awak dah dapat untuk dapat nombor per-16an bagi nombor perduaan yang diberi. Ini kaedah kedua untuk awak jawab soal macam ni. Okey, cikgu tunjuk kaedah kedua macam mana. Okey, kita tengok langkah pertama. Nombor perduaan 1111, 1001, 1010 subscript 2, kita kena bahagikan kepada 4 kumpulan digit. Okey, kita buat kotak nombor perduaan. Kita bahagikan 4 digit satu kumpulan, 4 digit satu kumpulan. So kita boleh pecahkan daripada kanan. 1010, satu kumpulan. 1001, satu kumpulan. 1111, satu kumpulan. Okey. Langkah kedua, darabkan setiap kumpulan 4 digit perduaan dengan nilai tempatnya. Okey, kita dah pecahkan nombor perduaan dalam 4 digit satu kumpulan. Seterusnya kita tulis nilai tempat. Okey, nilai tempat untuk nombor perduaan 201, 200, 202, 203. Okey, untuk tengok nilai tempat berapa, awak kena letak, awak kena tengok nilai digit berapa. So, awak tengok satu kumpulan tu ada 4 digit. Maka awak hanya perlu tulis 4 sahaja nilai tempat. Kita tengok daripada kanan, dekat nilai tempat 200, 201, 202, 203. Untuk kumpulan yang lain pun sama juga. 200, 201, 202, 203. Okey. 200 dapat 1, 201 dapat 2, 202 dapat 4, 203 awak dapat 8. Baik. Yang tu adalah langkah kedua. Okey. Lepas awak dah darabkan, awak kena darabkan nilai digit dengan nilai tempat. Nilai digit tadi yang 4 digit nombor perduaan awak tadi tu lah. Contoh yang belah kanan sekali kotak, awak tengok 1010. Yang nilai digit ni awak kena darab dengan nilai tempat tadi. Maka yang pertama, awak boleh tengok belah kanan sekali. 0 adalah nilai digit dia. Awak darabkan dengan nilai tempat 1. 1 awak darabkan dengan nilai tempat 2. 0 nilai digit awak darabkan dengan nilai tempat 4. 1 awak nilai digit 1 awak darabkan dengan nilai tempat 8. Maka hasil tambah tu, hasil darab tadi awak kena tambahkan ke semuanya. Tengok kotak bawah dia, 8 tambah 0 tambah 2 tambah 0. Yang 0 tengok ni 1 darab 8, 8. 0 darab 4, 0. 1 darab 2, 2. 0 darab 1, 0. Maka awak dah tambahkan semua, awak dapat 10. Okey, 10. Awak dah dapat 10, awak tengok dalam jadual. Awak tengok dalam jadual 10. Okey, awak tengok dalam nombor per-16an. 10 diwakil huruf apa? Awak boleh tengok. 10 wakil huruf A. Maka nombor per-16an dia adalah A. Itu je. Okey, kotak kedua, kumpulan digit kedua. 1001. Tu kumpulan 4 digit awak 1001. Apa lagi langkah kedua tadi, kita kena darabkan 4 digit perduaan tadi dengan nilai tempat. Kita tulis nilai tempat 200, 201, 202, 2 kuasa 3. Awak akan dapat 1248. Maka langkah seterusnya awak kena darabkan nilai digit dengan nilai tempat. Tadi digit kita berapa? 1001. So kita darabkan dengan nilai tempat. Maka 1 darab 1, 0 darab 2,
kosong darab 4, 1 darab 8. Langkah ketiga, awak perlu tambahkan hasil darab untuk 4 kumpulan tadi. So, hasil tambah tu awak tambah 8 tambah kosong tambah 1, awak akan dapat 9. Nombor per-16an awak adalah 9. Kalau kita tengok dalam jadual nombor per-16an, 0 sampai 9, huruf kalau dah nombor 10, dah start huruf A sampai nombor 15. Kita akan dapat huruf F. Okey, untuk seterusnya, kotak di kumpulan digit yang ketiga, nombor perdaan awak adalah 1111. So, kumpulan 4 digit akan jadi 1111. Baiklah, kita tulis lagi sekali. Langkah untuk tulis nilai tempat. So, tulis 200, 201, 202, 203. Awak akan dapat 201, 202, 204, 203, 8. Dan awak akan darabkan dengan kumpulan 4 digit tadi, yang itu 1111. Awak dah darabkan 1 darab 1, 1 darab 2, 1 darab 4, 1 darab 8. So, awak perlu tambahkan ke semua hasil darab tadi. Awak tambah 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1, awak akan dapat 15. Okey, yang ni kita kena tengok jadual sebab 15 dia ada wakil huruf dia sendiri. So, kita tengok jadual 1.10. 15 wakil huruf F. So, kita tulis dekat bawah dia tadi, nombor per-16an F. So, jawapan awak maka nombor per-16an bagi nombor perduaan 1111, 1001, 1010 sama dengan F9A subskrip 16. Okey, itu adalah kaedah kedua, iaitu kaedah pengiraan. Baiklah. Cikgu nak ingatkan lagi sekali, jadual 1.10 digit-digit dalam nombor per-16an dan nombor perwakilan dalam nombor perduaan ni memang penting untuk awak lakukan kaedah penukaran. Tak kisahlah daripada nombor per-16an kepada nombor perduaan ataupun nombor perduaan kepada nombor per-16an. Seterusnya, seterusnya kita akan belajar penukaran pengekodan ASCII kepada nombor per-16an berdasarkan aksara yang telah diberi. Pengekodan ASCII adalah dalam bentuk nombor perpuluhan, maka aksara yang diwakili dengan kod ASCII nombor perpuluhan perlu ditukarkan kepada nombor per-16an. Kod ASCII nombor perpuluhan dapat ditukarkan kepada nombor per-16an dengan mudah berdasarkan dua kaedah. Okey, untuk penukaran ASCII kepada per-16an berdasarkan aksara yang diberi pun ada dua kaedah. Tadi kita nak tukar perduaan jadi per-16an pun ada dua kaedah. So, boleh gunakan dua kaedah ni nanti. Okey, pertama sekali, cikgu share lagi sekali, ada dua kaedah. Kaedah untuk kita tukarkan kod ASCII kepada nombor per-16an. Kaedah pertama, kita gunakan kaedah pengiraan bahagi dengan 16 dan kita gunakan baki. Kaedah dua, kita perlu rujuk lampiran A dekat dalam buku teks kita, yang buku teks Asas Sains Komputer tingkatan 2, yang menunjukkan perwakilan kod ASCII dalam nombor perpuluhan dan nombor per-16an. Dan awak perlu cari nombor per-16an yang setara dengannya. Yang ni macam kita tengok jadual 1.10 tadi, yang kita nak buat penukaran nombor per-16an jadi nombor perduaan. Lebih kuranglah awak kena tengok jadual ni dekat lampiran A nanti. Okey, yang ini kaedah pertama, kaedah pengiraan bahagi dengan 16 dan kita gunakan baki. Contoh penukaran aksara huruf A kecil daripada kod ASCII kepada nombor per-16an. Okey, kod ASCII A adalah 97. Yang ni awak kena tengok lampiran A dekat dalam buku teks Asas Sains Komputer tingkatan 2. Okey, kita bahagikan dengan 16. 97 kita bahagikan dengan 16, kita akan dapat hasil 6 dan kita akan dapat baki 1. So, kita bawa balik ke bawah. 6 tadi bahagikan dengan 16. Awak akan dapat 0 baki 6. Okay, baki yang dibaca
dari bawah ke atas akan menghasilkan nombor per-16an 61 subscript 16. So awak boleh tengok dekat kotak baki, cara awak nak baca adalah daripada bawah ke atas. Tu awak dapat jawapan. So daripada bawah ke atas 61, awak tulis 61 subscript 16. Maka aksara A dari kod ASCII diwakili adalah 61 subscript 16. Maka itu adalah kaedah pertama untuk awak guna, iaitu kaedah pengiraan bahagi dengan 16 dan gunakan bakinya. Okay, seterusnya kaedah kedua. Okay, kaedah kedua adalah awak merujuk lampiran A yang menunjukkan perwakilan kod ASCII dalam nombor perpuluhan dan nombor per-16an, dan awak perlu cari nombor per-16an yang setara dengannya. Contoh, kita nak buat penukaran aksara huruf bersadi daripada kod ASCII kepada nombor per-16an. Okey, yang ni awak kena rujuk lampiran A, buku teks asas sains komputer tingkatan 2, muka surat 178. Oh, cikgu tunjuk yang ni ada jadual. Awak boleh tengok huruf besar D, aksara dia, nombor per-16an dia 44. Maka berdasarkan lampiran A, kod ASCII huruf besar D diwakili dengan 44 subscript 16. Ini kaedah kedua. Awak boleh rujuk lampiran A untuk awak lakukan penukaran daripada aksara kepada nombor per-16an. Okay, seterusnya hubung kait. Okay, apakah hubung kait nombor per-16an? Berdasarkan kod ASCII dalam bahasa mesin. Komputer hanya boleh faham satu bahasa saja. Okey. Satu bahasa tu adalah bahasa mesin. Bahasa mesin macam komputer dia boleh faham nilai 1 dengan 0 je. So, manusia perlu tulis atau cara dalam bahasa mesin untuk difahami komputer. Lepas tu proses ni adalah sangat rumit dan tidak efisien. Oleh itu, satu bahasa terjemahan diperlukan untuk manusia memahaminya. Maka bahasa terjemahan tu adalah pengekodan ASCII. Seterusnya, setiap perkataan dibentukkan berdasarkan pelbagai simbol atau aksara. Apabila sesuatu butang ditekan pada papan kekunci awak punya laptop ke komputer ke, kod aksara tu adalah rentetan nombor yang mewakili suatu simbol ataupun aksara akan dijanakan. Okey, kod ASCII tu apa? Kod ASCII tu salah satu sistem pengekodan yang membolehkan manusia untuk berinteraksi dengan sebuah komputer, sebab komputer dia boleh faham kod 1 dengan 0 je. So, kita perlukan ASCII untuk kita berinteraksi dengan komputer. Okey, apa sistem piawaian ASCII ni? Dengan ada sistem piawaian ASCII ni, membolehkan komponen-komponen komputer yang ada dihasilkan oleh pengeluar dapat beroperasi dengan betul dalam sebuah komputer tu. Kedua, jenis-jenis peralatan pemprosesan data dapat berfungsi dengan sempurna agar peralatan-peralatan dapat berkomunikasi dengan sempurna. Kemudian, kegunaan utama nombor per-16an yang kita belajar tu adalah mewakili nombor perduaan dalam bentuk yang lebih pendek dan mudah untuk kita baca oleh manusia. Lahir sekali, nombor per-16an dipilih sebab proses penukaran daripada nombor perduaan dapat dipisahkan kepada 4 digit. Yang kita belajar tadi kan, kalau kita 4 digit nombor perduaan tu sama dengan satu nombor per-16an. Dan setiap kumpulan tu diwakili dalam nombor per-16an. Kita belajar tadi lah, masa kita nak tukarkan nombor perduaan kepada per-16an, kita kena pecahkan 4 digit. 4 digit tu satu kumpulan. So, sama dengan satu digit nombor per-16an. Lepas tu, awak boleh tengok dekat jadual 1.10 tadi yang kita lakukan penukaran daripada perduaan tu kepada per-16an. Okey, selanjutnya yang terakhir, kita boleh tengok cara untuk kita lakukan penukaran perkataan huruf besar bakti, BAKTI, daripada kod ASCII
Itu nombor perduaan kepada nombor per-16an. Aksara dia huruf besar B, A, K, T, I. Kod ASCII dalam nombor perduaan 01000010. Untuk huruf besar A 01000001. Untuk huruf besar K 01001011. Huruf besar T 0101010100. Huruf besar I 01001001. Okey, kalau nombor per-16an dia aksara B kod ASCII dalam nombor per-16an 42. Huruf besar A 41. K huruf besar K 4 huruf besar B. Huruf besar T 54. Huruf besar I 49. Okey, macam mana awak nak tengok jadual ni? Awak boleh tengok dekat dalam buku teks Asas Sains Komputer tingkatan 2. Macam cikgu tadi, muka surat 178. Baiklah, satu perkataan huruf besar bakti mengandungi 40 digit dalam nombor perduaan. Kenapa 40 digit? Sebab satu digit ni boleh kira 01000010. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dekat sini ada 8 digit. So satu aksara ni ada 8 digit perduaan. 8 awak tambah, awak darab dengan 5, ada 5 huruf besar kan. So dalam 5, 8 digit dalam 5 awak dapat 40 digit. So ada 40 digit dalam nombor perduaan. Manakala ada 10 digit dalam perwakilan nombor per-16an. Awak tengok kan, awak kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 digit dalam nombor per-16an. Awak tengok kotak nombor per-16an. Maka awak boleh tengok perwakilan bagi huruf besar bakti BAKTI diletakkan BAKTI sama dengan, awak tulis semua nombor per-16an tu, awak tulis macam ni, 42 subskrip 16, 41 subskrip 16, 4B subskrip 16, 54 subskrip 16, 49 subskrip 16. Okey, baiklah, itu sahaja yang cikgu ajar. Okay, so kita dah habis tamat bab 1. Kalau ada apa-apa soalan atau pertanyaan, boleh tanya, nanti cikgu bantu. Terima kasih.